أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي الكريم المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه وأزواجه وذرياته وقرابته وتابع التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا ووالدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kami faqih, faham, tahu tentang agama Islam, ya Allah. Agama kami, ya Allah, agama yang Engkau redai, ya Allah. Cara hidup sebagai seorang Muslim, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah kami ilmu untuk kami memahami ta'wil, yakni memahami Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nasihat daripada alim ulama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesihatan yang baik, ya Allah. Allahumma tawwil umrana, panjangkanlah usia kami, ya Allah, dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Murahkanlah rezeki kami, ya Allah. Permudahkanlah urusan kami, ya Allah. Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada segala musibah, penyakit yang berjangkit. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada mara bahaya, ya Allah. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal-waba' wal-fahsya'i wal-munkar. Allahumma inna na'udzu bika minal baras والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada penyakit yang berjangkit seumpama penyakit coronavirus COVID-19 ini, ya Allah. Penyakit luar, penyakit yang kami nampak dan penyakit yang batin yang kami tidak nampak, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang kami lakukan ia dengan sengaja ataupun tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah segala doa dan permintaan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Ibu yang melahirkan kami, ya Allah, susah sakitnya perutnya mengandung kami selama 9 bulan 10 hari, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah pahala setiap apa yang kami kerjakan. Salurkan pahala dan ganjarannya kepada ibu kami, ayah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan hari akhirat kelak sana, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia Tuan Pengurusi, Tuan Imam Bilal Ahli Jawatan Kuasa Surau Taman Seroja, Bandar Baru, Sepang. Muslimin dan muslimat, para penonton, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, ibu ayah, adik kakak yang dirahmati, mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa share video kuliah kita pada malam ini yang bertajuk tentang ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini adalah berkaitan dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim lebih kurang 15 ayat berkenaan dengan ujian. Banyak tuan-puan. Bila sebut 15 ayat, makna dia lebih daripada 3. Makna Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita banyaknya ujian. Ujian-ujian ini adalah untuk kita ini menjadi orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala kata di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, dan sesungguhnya walanabluwannakum, kami menguji, kami akan uji kamu. Allah Subhanahu wa taala gunakan perkataan lanabluwannakum, ambil daripada perkataan bala. Bala ibtila, yakni berbentuk ujian. Allah kata kami akan menguji kamu. Di dalam perkataan ini Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang akan. Makna dia apa? Makna dia Allah Subhanahu wa taala akan uji kita. Bermakna ujian itu dia akan datang, dia akan terus menerus dan berterusan sehinggalah kita ini meninggal dunia. Dan apabila kita meninggal dunia, kita masuk ke alam barzakh, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji kita. Bermakna ujian ini tidak lekang, dulu, sekarang dan akan datang. Dulu, sekarang dan akan datang, Allah Subhanahu wa taala uji kita. Baik. Kita diuji dengan hati kita, diuji dengan kehidupan kita. Kita diuji dengan keluarga kita. Ada orang diuji dengan pasangan dia. Sebenarnya bila Allah Subhanahu wa taala uji kita, Allah nak melihat kita ini bagaimana keadaan ataupun respon kita. Kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, semua telah disebut tentang ujian demi ujian. Ada orang, dia sebagai seorang ayah, diuji dengan anak dia. Ada orang, dia sebagai anak, diuji dengan ayah dia. Ada orang, dia suami, diuji dengan isteri dia. Ada orang, isteri, diuji dengan suami dia. Ada orang, kawan, diuji dengan kawan dia. Ada orang, apa lagi? Diuji dengan musuh dia. Ada orang diuji dengan adik-beradik dia. Ada orang diuji dengan pelbagai-bagai ujian. Kalau kita tengok, siapakah yang diuji? Menjadi anak diuji oleh ayah dia. Tak lain dan tak bukan adalah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ini, dia menjadi anak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya. Nabi Ibrahim AS. Baik. Iklan sebentar tadi. Baik, Nabi Ibrahim ketika saat dia menjadi anak diuji oleh Allah Ta'ala akan ayah dia. Ayah dia ni Al-Azhar, si pembuat berhala.
Tenda berhala dialah, ayah dialah yang membuat berhala. Kemudian daripada kecil sehinggalah dia besar, daripada kanak-kanak hinggalah remaja, hinggalah dewasa, hinggalah menjadi ayah diuji. Saat ketika mana Nabi Ibrahim dia berkahwin, diuji dengan anak dia, dia itulah tidak ada anak dalam beberapa tempoh yang lama, belasan tahun tidak ada anak. Kemudian bila dah ada anak pula, diuji, Allah uji dia supaya dia sembelih anak dia. Dalam peristiwa korban yang kita tengok dalam Aidil Adha, di mana pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Hari ini kita nak korbankan hanyalah seekor ataupun sebahagian daripada harta yang Allah berikan kepada kita untuk kita korbankan, untuk kita korban setahun sekali, di mana hukum dia adalah sunat muakkad yang dituntut. Jadi mengambil daripada peristiwa Nabi Ibrahim, dia diuji oleh Allah Ta'ala. Kemudian bila kita sebut tentang suami pula, tadi anak diuji dengan ayah, suami diuji dengan isteri. Suami diuji dengan isteri, maknanya isteri tak dengar cakap, isteri lawan suami, isteri tidak taat kepada suami, isteri tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah? Iaitulah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam diuji, isteri dan anak dia tidak beriman kepada dia, tak percaya dia, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau ikut jejak langkah dia. Ini adalah satu ujian. Jadi macam mana kita kena hadap, kita kena baik sangka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena perbaiki hati kita, di mana kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Setiap apa yang berlaku, Allah kata tidak lain dan tidak bukan adalah telah ditentukan qada dan qadarnya ke atas kamu. Yakni apabila kita lahir saja, ditiupkan roh kepada kita, maka tertulislah beberapa perkara, soal hidup kita, soal mati kita, soal rezeki kita, jodoh kita, siapakah jodoh kita, bagaimanakah keadaan pasangan kita. Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan, tuan-tuan dan puan-puan. Maka dengan sebab itu kena terima redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Redha dengan Allah Ta'ala, jadikan Nabi Muhammad sebagai ikutan qudwah dan ikutlah Islam sebagai panduan hidup kita, maka insya-Allah kita akan selamat. Kita akan di dunia kita diberikan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan hari akhirat kita akan mendapat kebaikan. Tapi syaratnya apabila kita berdoa, maka kita kena berusaha. Allah akan uji kita. Dan ujian itu bersifat istimrar, bersifat berterus menerus, dan akhir sekali kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas apabila seorang suami diuji dengan pasangan isteri dia. Apabila isteri pula beriman, isteri yang baik, tetapi mendapat suami yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Iaitulah Asiyah, isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun Asiyah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, tetapi suami dia pula tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi alaihi salam. Dia tidak beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana? Sabar, teruskan berdakwah. Cara kita memujuk, cara kita mengajak, cara kita berdakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebut ada beberapa cara bagaimana untuk kita nak berdakwah kepada, nak mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita ajak dengan kita bercakap. Yang kedua, kita ajak dengan cara kita memegang ataupun menarik tangan dia. Yang ketiga, kita mengajak dengan cara iaitulah kita menjauhkan diri daripada dia, tanda kita ini tidak suka kepada perbuatan yang dibuat. Mengajak dengan bercakap ini senang,
Tetapi yang lebih payah adalah mengajak dengan cara kita menunjukkan contoh. Itu yang payah. Dan yang ketiga, iaitulah seburuk-buruk cara untuk kita mengajak, iaitulah kita meninggalkan dia setelah kita berusaha menarik tangan dia, kita berusaha bercakap nasihat kepada dia, dan yang terakhir sekali, kalau dia tidak mahu ikut kita, maka kita tinggalkanlah dia. Fa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dengan cara yang baik, salam Islam. Islam ini adalah agama yang sejahtera. Jadi, cara begitu. Macam mana cara kita nak mengajak? Ini cara yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadi. Falyughayyirhu biyadi. Fa in lam yastati' fa bilisani. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Wa dhalika adha'aful iman. Wa dhalika adha'aful iman. Bagi contohlah, kita tengok hari ni di social media. Bila kita tengok saja berita-berita, kita tengok saja gambar-gambar, kita tengok saja video-video yang memburukkan, yang maksiat, yang syahwat, yang tidak baik, maka hendaklah kita apa? Qalu salama. Kita salam, yakni kita tinggalkan perkara-perkara yang tersebut, perkara-perkara yang lara. Kerana nak jadi orang yang beruntung ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita tinggalkan, jaga salat, kemudian tinggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang tidak berfaedah. Perbuatan yang melalaikan. Perbuatan yang ghaflah. Perbuatan yang lara, kena tinggalkan. Itulah antara ciri orang-orang yang beruntung setiap harinya apabila mereka ini menjaga sembahyang, menjaga kemaluan, menjaga mulut, menjaga daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita tengok kepada ayat 155 dalam surah Al-Baqarah. 155 dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wal khawf من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami akan menguji kamu. Allah akan menguji manusia. Allah akan menguji makhluk. Allah akan menguji hamba dia. Yang pertama, dengan sedikit rasa takut. Okey? Yang pertama, sedikit rasa takut. Apa makna rasa takut? Iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala campakkan kepada kita satu perasaan, yang mana perasaan itu adalah ujian bagi kita. Ujian bagi kita, cabaran bagi diri kita. Sebab itu ada orang yang dia takut. Sehingga kan, takut apa? Takut orang kata. Dengan mulut-mulut manusia. Takut orang kata sampaikan dia tidak buat perbuatan yang baik. Takut orang kata. Takutlah kata dia, aku ni nak pakai tudung, nak tutup aurat, takutlah nanti orang kata baik pula. Aku nak baca Quran, nak habaq benda-benda baik, nanti orang kata ustazah pula. Itu antara ketakutan yang tidak sepatutnya. Okey?
Takut nak berbuat baik. Takut ni tuan-tuan dan puan-puan, al-khawfi. Al-khawf kata ulama, al-khawfu adalah merupakan ketakutan. Dari segi istilah, takut ini bermakna tertahan dalam melakukan sesuatu perkara oleh kerana terhalang dengan satu sifat akan kata manusia, akan tindakan manusia ataupun tindakan daripada yang lain. Nah, dia tindakan sama ada berbentuk tindakan perbuatan kesan daripada makhluk ataupun kesan daripada khaliq. Yang pertama kita sebut tentang kebaikan, mahasin, positif, ijabiyah daripada sifat takut. Sifat takut ini yang baiknya apabila kita meletakkan ketakutan yang sepatutnya. Al-khawfu bil-adli. Dia panggil. Al-khawfu bil-adli iaitulah takut dengan adil. Takut dengan adil iaitulah meletakkan sesuatu, takut itu pada tempat dia. Ini adalah takut yang sebetulnya. Takut apa? Takut melakukan maksiat. Takut akan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan pandangan manusia yang melihat kita melakukan keburukan. Walaupun dia tak nampak Allah Taala, tapi dia nampak pandangan manusia, dia takut nak buat. Sebab apa? Dia malu dengan manusia. Itu pun dah dikira sebagai takut yang baik. Tetapi dalam bentuk bila dia takut nak melakukan maksiat. Tetapi terbalik pula al-wal'aksu, bila mana orang ini takut dengan nak melakukan ketaatan. Takut nak berubah, takut nak solat berjemaah, takut nak baca Quran, malu nak jadi baik. Itu adalah merupakan ketakutan yang tidak sepatutnya. Ketakutan kepada makhluk tidak sepatutnya berlaku, kata Syekh Ibn Usman Al-Harri. Kata ulama ada 3 perasaan. Setiap hari Allah uji kita dengan perasaan yang pertama, iaitulah perasaan takut. Yang kedua, perasaan gembira. Yang ketiga, perasaan harap. Dia berharap kepada sesuatu. Harapan adalah satu penantian. Dan penantian adalah satu penyiksaan. Sebab itu, kita kena berharap, kita kena takut, kita kena gembira dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana harapan, kegembiraan, ketakutan itu pasti Allah mendengar akan segala-galanya. Innallaha alimun bizatis sudur. Allah Subhanahu wa taala dia Maha mengetahui atas segala sesuatu yang ada pada hati kita. Segala yang ada pada firasat kita. Segala apa yang kita niat, apa yang kita detik, apa yang kita imajinasi, semua Allah Subhanahu wa taala telah pun tahu. Allah telah tahu dah apa yang kita nak buat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, maka perasaan takut ini adalah merupakan satu ujian. Wal ju'i, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, kami akan menguji kamu dengan yang kedua, iaitulah perasaan apa? Dengan rasa lapar. Rasa lapar. Lapar ini makna dia tak ada makanan. Allah uji kita dengan rasa lapar. Takut tak makan. Takut kita punya gaji kita kurang. Takut kita punya gaji kita kena arrange balik, kena alignment balik, kena adjust balik. Takut. Ada orang dia takut tentang itu. Sebab apa? Sebab dia meletakkan bahawa rezeki itu datang daripada makhluk. Itu yang bahaya. Sedangkan rezeki kita adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita usaha, tuan-puan. Tak kisah kerja kerajaan ke, kerja government ke, kerja private ke, kerja sendiri ke, yang penting Allah suruh kita berusaha. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Allah kata apa? Apabila kamu selesai solat, maka hendaklah kamu bertebar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pergilah cari rezeki. Dah sembahyang dah maghrib, kemudian keluar daripada rumah. Sembahyang dah subuh, keluar daripada rumah, pergi cari rezeki.
Cari dengan halalan, cari rezeki yang halal, dengan taib, dengan cara yang baik, tidak menindas, tidak menghina, tidak kita memakan riba, tidak kita menzalimi orang lain. Itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bila kita sebut soal rezeki, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki ni bukan nak banyak. Apa yang kita dapat, apa yang kita buat, bukan kita nak banyak, tuan-puan sekalian. Tetapi apa yang kita nak adalah kualiti. Bukan kita nak kuantiti, tapi kita nak kualiti. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menggunakan perkataan ahsan, yakni yang terbaik, yang paling berkualiti daripada kuantiti. Let's say kita kata kita dapat RM1,000 gaji. Tetapi bagaimana untuk kita nak kualitikan gaji kita? Sebahagian kita sedekahkan ke masjid, sebahagian kita berikan kepada keluarga kita, sebahagian kita beli apa yang patut, tidak membazir. Walaupun sedikit, tetapi itu mencukupi daripada banyak tetapi tidak disyukuri. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan, bahagia itu datang apabila kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan kita tidak meminta-minta dan berusaha dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Soal pemberian, Allah sebut pula di dalam surah, dalam ayat yang lain. Allah kata apa? Allah kata, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Al-qital, Allah menggunakan perkataan al-qital, jihad. Sebab apa? Hidup kita ni berjihad, tuan-puan. Ada orang berjihad mencari rezeki, ada orang berjihad dia menuntut ilmu, ada orang berjihad menjaga mak ayah, ada orang berjihad ekonomi, ada orang berjihad rumah tangga, ada orang berjihad menjadi hamba Allah Ta'ala, ada orang berjihad ibadah dia, ada orang berjihad dalam dakwah dia, ada orang berjihad dalam mengawal hawa nafsu dia. Kita ini berjihad. Kita ini berjalan kepada Allah Ta'ala untuk mencapai redha Allah. Dia panggil qital, jihad. Dan jihad yang paling besar adalah al-qital. Qital ni apa makna dia? Berperang jalan Allah Subhanahu wa taala. Syahid besar. Nah, syahid yang besar, syahid al-kubra. Kemudian di dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala, dalam kita berjihad, dalam kita mujahadah setiap hari kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu yang terbaik walaupun kita tak suka. Barangkali Allah kata, asa an takrahu, barangkali sesuatu yang kamu tak suka, an tuhibbu, barangkali yang kamu tak suka, barangkali yang kamu suka, barangkali yang kamu suka, bukan bermakna semua yang kita tak suka benda itu baik. Tapi Allah kata, barangkali yang kamu tak suka tapi benda itu baik bagi kamu. Barangkali benda yang kamu suka tapi benda itu tak baik bagi kamu. Nah, jadi baik tak baik itu kena mengikut kepada kehendak kita. Bagaimana kita melaraskan kehendak kita, berpandukan kepada Al-Quran, berpandukan kepada sunnah, dan berpandukan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, iaitu Al-Quran. Berpandukan daripada nasihat qaul alim ulama salafus salih, daripada khalaf, daripada sahabat Nabi, tabi'in, mutaqaddimin ilal mutaakhirin. Itulah bagaimana kita nak mengikuti kehendak kita. Kena ada ilmu, kita kena ada syariat, kita kenal hakikat, kita kena berada dalam tariqat yang betul, jalan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saat ketika mana kita diuji, berilah kepada kami ya Allah akan cara untuk kami menelusuri, kita mensolusikan bagaimana ujian Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara, dengan solusi yang betul. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya saja kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Sembah Allah, taat kepada Allah, sembahyang, zikir, sebut nama Allah. Kemudian apabila kita menyembah Allah, bermakna kita di situlah tempat kita meminta segala pertolongan daripada Allah.
Sebab kita meletakkan dahi kita, kepala yang kita angkat, yang kita agungkan, yang kita besarkan, yang kita tinggikan dalam kehidupan kita, dan kita letakkan di paling bawah kepada yang selayaknya, dan itulah selayaknya Allah Ta'ala yang menyelesaikan segala permasalahan kita. Ujian Allah bagi, dan dialah yang menyelesaikan segala ujian. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah kata, telah kami turunkan Quran. Nunazzil dalam bahasa Arab, ulama kata, iaitulah past continuously. Quran ini telah lama turun, tapi dia constantly dan continuously berterusan relevan sampai bila-bila. Sebab itu kita nak jadi orang yang relevan, kita tak payah baca surat bab pun tak apa. Kita tak payah tengok news pun tak apa. Kita baca dan follow, amalkan Quran, kita lah orang paling relevan. Saya tak pernah dengar lagi lah orang kata, Ustaz, boring gila baca Quran. Tak ada. Saya tak pernah dengar itu tuan-puan. Allahu'alam. Tapi bila orang sebut boring lah dengar lagu ni, mula-mula dia duduk atas tu ranking kan. Ranking di radio era, contohnya radio Sinar. Tapi lama-lama dia akan jatuh. Sebab apa? Orang boring dengar. Sedap mana pun lagu, orang akan boring dengar. Tapi tak ada orang yang boring dengan Al-Quran. Sebab itu Al-Quran ini adalah penenang jiwa selama-lamanya. Hingga akhir hayat. Hingga hari kiamat. Nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Allah kata, ia adalah syifa, penawar. Penawar ni apa? Ada sakit, itulah penawar. Kita ada masalah, itulah solusi. Kita ada problem, ada isu, itulah resolusinya. Resolusi yang terbaik adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nasihat daripada alim ulama, daripada kitab-kitab. Maka belajarlah, menuntutlah ilmu, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah kata, dan berilah peringatan, wa dzakir, Allah ingatkan kita, Allah perintahkan kita dengan fi'lu amr, suruh kita ni bagi nasihat, bagi peringat diri kita lu. Peringat diri kita lu, islah nafsaka, kata Sayyidina Umar, wad'u ghairak. Islahkan diri kamu dulu, barulah kamu ajak orang lain. Diri kita yang pertama, kita kena sayang, kita kena bentuk, kita kena sayang, kita kena buat yang terbaik, kita kena ubah, kita kena hijrah, barulah kita ajak yang lain. Dan sebenarnya tak perlu ajak dengan mulut. Sebenarnya yang terbaik adalah kita tunjukkan contoh yang terbaik. Tapi mulut pun kena main peranan, tindakan pun kena main peranan. Dan punca daripada hati yang hakikat kenal Allah, yang menjaga syariat perbuatan dia, salat, jaga awal waktu. Tuan-tuan, nak mencapai, nak mencari segala solusi ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, pokoknya adalah dengan solat. Solatlah cara nak selesai masalah. Sebab itu Allah kata, kamu ada masalah, you have problem, wasta'inu bis sabri was salah. Kamu minta kepada Allah Ta'ala dua syarat. Yang pertama, sabar. Be patient. Hari ni kita tak sabar. Kita nak apa, kita kejan. Mak, lapak mak, cepatlah sikit. Waiter ni lambat. Tu dia tak sabar. Nak, terus nak. Tak boleh. Batu ulama pesan kepada kita. Ulama pesan kepada kita tentang satu nasihat supaya bersabar. Man ista'jala syai'an qabla awani. Siapa-siapa yang dia keluh kesah, kalut sangat, dia nak cepat-cepat, qabla awani, belum sampai lagi dia punya tempoh yang Allah nak bagi, dia kejan, dia nak, dia paksa, dia kejan, dia gelojoh, dia gelabah, dia tak sabar, qibali hirmani, maka dia akan mendapat akibat daripada apa yang ditegah. Contohnya kan, kita ada anak kita baru dia ambil SPM, Sijil Pelajaran Malaysia, umur 17. Mak kata dia nak kahwin dah. Allah, hang ni nak kahwin dah ke?
Periksa pun tak ambil lagi. Dah lah tunda pula tahun depan. Nak kahwin dah. Mak nak kahwin kata dia. Tak tahan nak kahwin. Sabar lu. Mak dia kata hang sabar. Habis lu periksa. Tak sabar dah. Sebab itu kena sabar apa pun yang kita buat. Pasti manis. Bila habis belajar, bila sudah bekerja, sudah stable sikit, maka bina satu-satu. Jangan keluh kesah. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri habaq kat kita bahawa manusia ini sifat dia memang keluh kesah. Innal insana kana ajula. Allah kata, sesungguhnya manusia ini sifat dia apa? Keluh kesah. Bagi contoh macam kita lah. Allah kalut. Hak patut kalut tak mau kalut. Hak tak patut kalut nak kalut. Apa yang patut kita kalut? Contohnya solat. Contohnya bayar hutang. Contohnya kewajipan. Al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajipan itu banyak daripada masa yang ada. Masa ni tuan-puan tak cukup. Kewajipan ni cukup banyak. Kalau buat satu, Masya Allah tak cukup masa kita. Perasan tak tidur lah tuan-puan. Sebab apa? Pada fikir banyak benda nak buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ya Karim. Baik. Allahumma salli ala Muhammad ya Karim. Para penonton, para jemaah surau Taman Suraja yang saya kasihi dan mudah-mudahan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Perkataan yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Yang kedua, Allah uji kita dengan rasa lapar wal ju'. Bila lapar ni buat apa? Cari makan. Nak cari makan macam mana? Kena ikut peraturan-peraturan syariat, hukum hakam, halal haram, makruh sunat dan sebagainya. Sebab apa yang kita buat atas muka bumi Allah, maka akan ditanya. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana hang cari duit ni? Ke mana hang habiskan duit ni? Bagaimana kamu habiskan? Bagaimana kamu dapat dan bagaimana kamu habiskan? Membazir ke tidak? Bayar ke tidak? Yang wajib zakat? Sedekah ke tidak? Apa yang kita ada atas muka bumi Allah Ta'ala ini bersifat sementara. Rumah kita. Telah kita ada rumah kita, maka kita kena fikir rumah kita di hari akhirat nanti. Rumah yang kita nak diami nanti. Maka rumah yang kita nak diami nanti adalah rumah daripada sedekah, daripada wakaf, daripada apa yang kita sumbangkan ke jalan Allah Ta'ala. Itulah harta kita di hari akhirat. Kita sedekah, niat untuk mak ayah, mudah-mudahan pahala dapat. Mak ayah kita duduk dalam kubur, mak ayah kita yang masih hidup mendapat pahala. Allah bina, disebut istana di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak bina istana tuan-puan? Ada soalan, macam mana kita nak bina rumah kita? Kalau kat dunia kita nak bina rumah, dia kena ada grant, dia kena ada tanah, dia kena ada batu bata. Kita nak bina rumah kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak payah grant. Tak payah grant hak ni tak payah duit. Tak payah duit yang banyak, tetapi cukup dengan kita bersedekah. Duit itulah yang Allah akan bina istana rumah kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita minta kepada Allah Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita banyakkan bersedekah. Nak bersedekah tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita, orang yang sedekah ini tidak akan muflis. Nabi kata, ma naqasa malukum min sadaqah. Tidak akan muflis orang yang bersedekah. Orang yang sedekah ni tak akan muflis. Tak ada lagi lah kita dengar di dalam paper hamba Allah ataupun seorang hamba Allah fulan, datuk ni, datin ni, Tan Sri ni miskin. Sebab apa? Sebab dia kuat bersedekah. Tak ada. Yang muflis ini sebab apa? Sebab selalunya tertipu. Sebab selalunya boros. Sebab selalunya dia tidak
tidak menjalankan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kaya, dia lupa kepada Allah. Sebab itu muflis. Tak ada, tuan-puan. Dan kalau kita miskin atas dunia dengan sebab sedekah, habis harta kita sedekah contohnya, bagi semua harta kita, maka kita tak muflis. Yang makna muflis itu bukan di dunia, tetapi di hari akhirat. Orang yang paling kaya pada hari akhirat adalah orang yang bersedekah atas muka bumi Allah. Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi adalah orang yang kaya. Bukti Nabi kaya, Nabi saat ketika mana Nabi berkahwin dengan isterinya, Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, Nabi memberikan mahar sebanyak 100 ekor unta yang besar, 100 ekor unta yang mahal, 100 ekor unta yang kalanya, warnanya adalah warna yang special. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saat ketika mana Nabi SAW wafat, Nabi hanya meninggalkan beberapa belas dinar sahaja. Itu menunjukkan bahawa Nabi adalah seorang yang dermawan. Nabi orang yang sangat tidak berkira. Sangat tidak berkira. Nabi tidak berselindung. Nabi tidak hidden apa yang Allah berikan kepada dia. Sehingga kan satu kisah, tuan-tuan dan puan-puan, apabila datang tetamu menziarahi keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu tetamu datang, Nabi tanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Ya Humairah, apa yang ada di dapur?" Sayyidatina Aisyah kata, Ummul Mukminin kata apa? "Ya Rasulullah, ada di dapur ni sebutir tamar. Nak buat macam mana ni bang?" Nabi kata, "Apa lagi? Bagi. Bagi kepada tetamu kita." Tapi Nabi muliakan tetamu, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana tetamu itu datang membawa rahmat daripada Allah Ta'ala. Nanti sebab hari ini, bila orang datang ke rumah kita, maka kita, kalau kita faham makna tetamu, bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak berikan kepada kita rahmat, kasih sayang. Allah sayang kepada hamba dia yang menyayangi saudara dia. Bukan setakat saudara, kita sayang kepada manusia, Allah sayang kepada kita. Walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan manusia. Bahkan bukan setakat manusia, tuan-puan. Nabi ni sayang kepada tumbuh-tumbuhan. Nabi sayang kepada pokok. Hatta bila Nabi sandak kepada pokok pohon tamar. Pohon tamar ni, tuan-puan, suka, seronok Nabi sandak kat dia. Sampai bila satu hari Nabi SAW, Nabi beroleh tempat yang baru, mimbar yang baru. Maka Nabi tidak menggunakan lagi pohon tamar itu. Maka dia menangis kepada Allah Ta'ala kerana Nabi SAW sudah tidak menggunakannya lagi. Tuan-puan, ini tumbuhan pun sayang kepada Nabi. Sebab Nabi sayang kepada tumbuhan. Nabi sayang kepada binatang. Allah uji kita. Hari ini binatang banyak datang rumah kita. Kucing. Okey lagi lah kucing. Kita sayang, kita suka kucing, comel. Tapi anjing, tuan-puan, ada orang dia nampak anjing, dia baling batu. Pang. Dia pukul anjing. Tentanglah anjing tu pun nama anjing, dia pukul. Tuan-puan, anjing ini adalah makhluk Allah Ta'ala. Makhluk yang dia ini tidak melakukan dosa. Yang buat dosa ni manusia. Bahkan disebut dalam satu kisah, ada seorang zaman sebelum Nabi SAW, disebut dalam riwayat, dia ini seorang pelacur. Dan dia bagi minum kepada seekor anjing. Akhirnya anjing itu hidup, dia mati kerana kelaparan. Allah tempatkan dia dalam syurga disebabkan dia sayang kepada binatang. Sayang itu sifat rahim. Rahmat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab tu kita masuk syurga. Allah tidak melihat amal kita pun sebenarnya. Dan kalau kita melihat amal kita pun, pasalnya saya tak layak masuk syurga. Allah banyaknya dosa, tak layak masuk syurga. Oleh kerana orang nampak baik ni bukan sebab kita baik, tetapi Allah tutup akan keburukan kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita memburukkan, kita membuka riba, kita fitnah saudara kita. Berkatalah perkataan yang baik. Tak boleh nak berkata perkataan yang baik, maka hendaklah diam. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir. Tanda bagi orang yang dia ini beriman kepada Allah, dia bercakap perkataan yang baik kepada saudara dia.
tak ada benda yang dia nak cakap, maka hendaklah dia silentkan. Dia as-sukut, dia diamkan lidah dia. Kerana orang yang diam itu, Allah memberikan 1000 rahmat dan hikmah kepada dia. Allahu Akbar. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita teruskan kepada yang seterusnya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Allah uji manusia, wa naqsim minal amwal, iaitulah Allah berikan kepada kita harta dan satu masa Allah ambil balik. Makna wa naqsim minal amwal, Allah bagi, Allah ambil balik. Kita nampak, kita dengar berita rumah kawan ni terbakar, kereta kawan ni rosak, aksiden, Allah tarik nikmat. Nikmat yang Allah tarik tu sama ada yang pertama Allah nak nasihat kita sebab kita lara, yang kedua Allah nak uji, wa basyiris sabirin, Allah nak bagi kepada kita berita gembira bagi orang yang bersabar, iaitulah ketika mana bersabar Allah Subhanahu wa taala berikan pahala. Maka dengan pahala Allah bagi syurga kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ajaba li amril mu'minin, pelik orang yang beriman ni. Satu keajaiban orang yang taat kepada Allah. Macam tuan-tuanlah beriman. Satu benda yang pelik, satu benda yang ajaib, satu benda yang istimewa, ajaib yang berbentuk yang istimewa, yang baik, di mana bila kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan taat, dengan syukur, la in syakartum la azidannakum, Allah tambahkan lagi. Allah tambahkan lagi. Tapi bila kita diuji oleh Allah dengan kesakitan, dengan kekurangan harta, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada kita pahala. Ada satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, macam mana seorang itu dia Muslim, tetapi dia nak masuk syurga, tapi dia tak mampu dengan amal ibadah dia. Nabi kata, siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, dia beriman kepada Allah, percaya Allah itu Tuhan dia, percaya itu Nabi itu adalah pesuruh Allah, percaya malaikat, percaya kitab, percaya hari kiamat, percaya qada dan qadar, maka orang itu layak masuk syurga. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kampung kita sebenarnya di syurga, tuan-tuan. Kampung kita daripada nenek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa, di syurga tempat dia. Tapi oleh kerana orang itu dia tidak mampu, dia malas barangkali dalam melakukan perintah yang Allah perintahkan kepada dia, lalu Allah berikan kepada dia dengan ujian. Allah nak naikkan kedudukan dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, tapi jangan pula kita tak semayang. Sebab tak apalah aku tak semayang, ujian aku pun banyak. Sakit apa ni, tak semayang pun tak apa, ni Allah nak bagi pahala kau ni, kata dia. Itu tak kena. Dalam kita diuji oleh Allah, maka kita kena ingat kepada Allah. Sebab apa Allah uji? Sebab Allah nak kita ingat kepada dia. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Fadhkuruni azkurukum. Kamu ingat, aku ingat kat kamu. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah kata, apa yang kita rasa Allah akan bagi. Kita ingat Allah sekali, kita ingat Allah sekali, marratan wahidah, Allah ingat kepada kita adha'afan mudha'afah, berkali-kali ganda. Kita ingat Allah kadang-kadang kita berjalan, ingat Allah. Allah ingat kita berkali-kali. Berlari, Allah ingat kita. Digunakan perkataan berlari itu bukan bermakna Allah lari begitu, tetapi Allah ingat kita bila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat mak saya, contohnya. Saya ingat someone, kawan saya, kawan kita, tapi dia belum pasti ingat kat kita. Tuan-tuan yang ada pasangan, yang ada anak-anak, ingat anak-anak. Anak-anak belum pasti ingat kita. Kita ingat makhluk, makhluk belum pasti ingat kat kita.
Tetapi bila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti ingat kepada kita. Tanda Allah ingat kepada kita, Allah tidak pernah melupakan untuk memberikan rezeki nikmat kepada kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. La takhaf. Allah kata jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya aku bersama dengan kamu. Allah bersama dengan kita. Ma'ana. Inilah pegangan kita. Inilah prinsip kita. Di saat ketika mana susah dan senang, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita menjadi suami, diuji dengan isteri. Saat kita menjadi isteri, wahai isteri muslimat, diuji dengan suami. Saat kita menjadi anak-anak, diuji dengan ibu ayah kita. Saat kita menjadi ibu ayah, diuji dengan anak-anak kita. Saat kita menjadi kawan, diuji oleh kawan kita yang tikam belakang. Maka ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala ma'ana, bersama dengan kita. Sabar. Relax. Nah, jangan kita kecoh sangat. Sampai letak dalam Facebook, sampai kita mencana sana, mencanang sini, jangan. Itu bukan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun kita ni ada perasaan kan. Kita ni nak habaq kata kita ni sakit ni, kena dengan orang ni, kita kena ni. Tapi sabar sah. Kerana apa? Yang kata sabar itu wa basyiris sabirin, berita gembira. Apa makna sabar? Ini kita nak ulas tuan-tuan dan puan-puan. Apa makna sabar? Satu hari seorang fulanah perempuan ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi lalu, kemudian Nabi nampak kakak ni. Kakak ni dia menjerit, dia gitu kan. Dia stres kakak ni. Nabi pi dekat fulanah ni, Nabi habaq kata, Isbiri ya ukhti. Sabar wahai saudaraku. Sabarlah kakak. Dia tengok Nabi, dia tak kenal Nabi tuan-puan. Dia kata, sabar apa sabar? Aku yang kena ni, sabar apa sabar? Dia marah. Kemudian sahabat yang tengok tuan-puan, masya-Allah. Nabi pun tengok dia macam tu, Nabi pun tinggalkanlah. Nabi nasihat, Nabi salama. Nabi pun lalu. Nabi terus perjalanan dia. Nabi balik rumah. Peristiwa itu disaksikan oleh sahabat. Beberapa orang sahabat pergi kepada kakak tu, habaq, wahai fulanah, kamu tahu tak siapa yang kamu marah tadi? Tak tahu. Dia itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu marah Rasulullah. Rasulullah nasihat kamu supaya bersabar kakak. Kamu marah Rasulullah balik. Kamu kata aku kena. Kamu cakap sabar-sabar, bukan kamu kena pun. Banyak orang cakap macam ni. Apa sabar-sabar? Kena kat hang baru tahu. Allahu akbar. Sabarlah. Allah bagi kat kita sebab Allah sayang kita. Kita marah orang pula. Allah tak suka benda tu. Tuan-tuan dan puan-puan, dia dengar macam tu, dia pun Allahu akbar. Minta maaf, saya tak boleh kontrol tadi, kata dia. Habis tu dia pun pergi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi minta maaf. Pergi bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun buka pintu. Nabi buka-buka, tengok kakak tadi. Awak lah. Dia kata, ya Rasulullah, saya minta maaf tadi ya Rasulullah. Saya tak boleh kontrol diri saya. I cannot protect myself to get anger. Dia terlalu marah. Dia terlalu angry. Kan? Angry sangatlah. Angry. Akhirnya apa? Nabi pun nasihat dia. Nabi kata, wahai kakak, saudara aku, sabar itu adalah pada permulaan kamu ditimpa kesusahan. As-sabru 'inda sadmatil ula. Itu sabar. Mula-mula tu bila kamu kena, kamu sabar, itulah kamu dapat pahala betapa Allah muliakan. Allah bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Tetapi kalau kamu dapat berita tu terus kamu meronta-ronta, kamu tak sabar, maka kurang pahala kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada ibrah riwayat peristiwa yang kita dengar ini, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita, bila kita ditimpa ujian, musibah, maka minit yang pertama tu kita kena kontrol. Kita dah agak nak marah, kita agak nak lepas, daripada duduk kita bangkit, kita keluar rumah.
Daripada kita duduk rumah, keluar rumah, masuklah rumah. Kita duduk, kita berdiri. Kita duduk, kita pergi ambil wuduk. Kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh mandi, mandi. Kalau boleh kita jangan duduk di tempat tu, jangan kita layan segala mihnah yang berlaku. Jangan. Lapangkan fikiran, selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita buat apa? Kita ambil wuduk, mandi, kita buat kerja kita. Solat kalau boleh. Wasta'inu bis sabri. Sabar, solat, minta kepada Allah. Banyak dah di kalangan kita ni, setiap orang diuji, pasti dan pasti. Saya ujian cara saya. Tuan-tuan dan puan-puan diujian cara tuan-puan sekalian. Dengan pengurusinya, AJK-nya, dengan kerja berkumpulannya, kerja di rumahnya, semua orang diuji. Tak ada orang yang tak diuji. Ketahuilah bahawa ujian itu adalah sunnatullah, di mana Allah bila sayang kepada kita, Allah ingat kepada kita, Allah akan uji kita. Peganglah tuan-tuan dan tu. Bila Allah uji kita, pegang. Susah ni. Fa inna ma'al usri yusra. Bila susah, pasti ada senang. Senang apa? Pahala. Pahala apa? Nak bagi syurga. Syurga apa? Itulah tempat yang kita idam-idamkan. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Beribu cerita. Kalau kita nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan, banyak cerita. Tak habis tuan-tuan. Sebut pasal ujian ini, lebih kurang 15 ayat Allah sebut tentang ujian. Dalam surah Al-Mulk ada, dalam surah Al-Baqarah ada, dalam juzuk 2 pun ada. Allah sebut kepada kita yang pertama, Allah uji kita apa? Takut, rasa takut. Kemudian yang kedua, lapar, nak cari makan. Yang ketiga, nakkan harta, takut harta kurang. Bila dah ada, takut pula kurang. Bila tak ada, nak ada. Bila dah ada, takut kurang. Yang keempat, Allah uji kita dengan tidak ada. Daripada ada, tak ada. Pada yang mati. Wal anfus, dengan jiwa kita, diri, nafsu. Ulama membahaskan dalam kitab tasawuf, Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari kata, al-anfus itu merujuk kepada nafsu. Ujian yang paling besar atas muka bumi Allah saat ketika mana akhir zaman ini adalah ujian menahan nafsu. Allah tak tahan, tuan-tuan. Nafsu ni sebab tu orang tua-tua kata, ikut nafsu lesu, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Aku geram gila kat dia ni. Geram. Nak buat apa? Sabar. Pegang. Bila marah, pegang benda-benda yang tajam, tuan-puan. Pisau ke, kayu ke, bahaya. Bila marah, pegang apa? Pegang dada kita, Allahumma salli ala Muhammad. Istighfar banyak-banyak. Dia marah ni datang daripada iblis. Diperbuat daripada api. Marah ni api, membara. Hot, tuan-puan, marah. Ada tak orang marah sejuk? Tak ada. Marah ni membara. Sebab tu Nabi kata, bila kamu marah, kamu pergi ambil uduk. Kerana uduk dia memadamkan api, dan api itu datang daripada syaitan. Tapi marah kena juga. Bila marah waktu ketika mana Islam dihina, kena marah. Marah ketika mana ada orang hina Nabi kita, takkan nak tengok saja? Siapa nak pertahankan Islam kalau bukan orang Islam? Maka marah yang sepatutnya ada, dan marah yang tak sepatutnya. Tapi hari ni banyak orang yang marah benda-benda yang apabila mereka diuji, tak sepatutnya mereka marah. Wathamarat, dan yang terakhir sekali Allah kata, Allah uji kita dengan apa? Dengan thamarat, iaitu la tughillul hadaiq wal madhari' ka'adatiha, iaitulah apabila kita usahakan tanaman, kita usahakan kebun, kita usahakan perniagaan, kita usahakan apa perusahaan kita, tiba-tiba perusahaan itu, kebun itu, benda-benda kerjaya yang kita kerjakan, benda itu hilang ataupun hangus ataupun rugi. Hak itulah tuan-tuan antara ujian yang besar. Allahu a'lam. Benda yang kita sayanglah. Sebab tu kita kena letakkan dalam fikrah pemikiran kita bahawa hidup ini adalah ujian daripada Allah Ta'ala,
Dan segala apa yang Allah bagi adalah pinjaman semata-mata. Ada pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di akhir ayat ini Allah kata wabasyiris sabirin, dan ayat 156 Allah kata allazina idza asabatuhum musibah. Allah sebut tentang musibah. Macam mana kita hari ni nak kawal diri kita, kita kena ingat bahawa musibah ini, ujian ini adalah merupakan datang daripada Allah. Semua adalah daripada Allah, dan kepada Allah lah segala penyelesaian dia. Kepada Allah lah tempat kita kembali. Qalu, sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu bila kita tengok orang kena musibah, nak sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Weh, hang ni kawan tu tak mati lagi dah sebut inna lillah. Tak. Inna lillah bukan untuk orang yang mati, tetapi untuk orang yang hidup. Kerana hidup adalah ujian musibah, dan ujian adalah proses daripada kehidupan. Untuk kita jadi among the best, be the best among the best, yang terbaik. Orang yang paling banyak ujian, tuan-puan, ni nak abang ni, khabar berita yang gembira, orang yang paling banyak ujian, dia lepas ujian, orang itu yang terbaik. Yang paling banyak ujian adalah nabi-nabi, wali-wali. Nabi yang paling banyak diuji oleh Allah Ta'ala disebut sebagai ulul azmi. Nabi yang dapat gelaran ulul azmi, Nabi Nuh, 1000 tahun hidup berdakwah, tapi berapa kerat dia orang ikut dia, orang beriman. Yang kedua Nabi Ibrahim, daripada kecil sampai besar Allah uji dia. Daripada anak dapat ayah yang buat berhala, jadi ayah pula tak ada anak lama, dah ada anak pula kena sembelih pula anak. Allah ujian belaka Nabi Ibrahim. Sebab itu Nabi Ibrahim, laqab kunyah panggilan dia, Allah muliakan dengan panggilan Khalilullah. Khalil ni makna dekat dengan Allah, sahabat. Bukan makna Allah tu ada yang sama dengan, tak ada, lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi nak katanya orang yang paling dekat dengan Allah, mereka yang paling banyak ujian. Fa inni qarib, doa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kemudian yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, orang yang paling banyak ujian. Ujian kaum dia, ketegang, ketegang lagi apa, kahak. Itulah ujian ni. Yang kata Bani Israel ni, mereka bangsa yang kahak sungguh. Sebab tu Allah cerita banyak dalam surat Al-Baqarah tentang Bani Israel. Bukan untuk mereka sahaja, bahkan untuk kita. Jangan ikut perangai itu. Kerja nak lawan, kerja degil, lawan alim ulama, sanjung lebih-lebih artis. Yang tak patut kita sanjung-sanjung. Jangan kita buat macam tu. Kena apa? Kena ambil ibrah peringatan. Yang keempat Nabi yang paling banyak ujian adalah Nabi Isa alaihissalam. Banyak ujian dia. Sampai ke hari ini dia masih hidup lagi oleh Allah Ta'ala. Allah angkat dia ke langit. Umur dia diangkat, ulama kata salasah wa salasin, 33 tahun angkat. Itulah umur ketika mana kita masuk syurga nanti. Tidak tua dan tidak muda. Dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dia nak turun ni. Nabi Isa turun saat ketika mana hari kiamat dekat nanti. Melawan Dajjal, melawan fitnah-fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Itu Nabi Isa AS. Banyak tugasan dia, ujian dia banyak. Allah uji dia. Sebab tu mereka ini disebut oleh ulul azmi oleh Allah Ta'ala. Ulul azmi minar rusul, yang paling banyak ujian. Dan orang yang paling banyak ujian yang kelima adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir tidak ada ayah, umur 6 tahun tidak ada ibu, 8 tahun tidak ada datuk. Yang sayang kepada dia, Allah ambil, Allah ambil, Allah ambil. Sebab tu Allah ni, kalau dia sayang, dia akan uji. Dia sayang, dia akan uji. Ingat ni tuan-tuan dan puan-puan. Nabi diuji, dibaling batu, dihina, dikecam, macam-macam Allah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya mereka ini yang kelima-lima ini
paling banyak Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita di dalam Al-Quranul Karim. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Matilah dengan tinggalan nama yang baik agar Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita. Malaikat mendoakan kita agar kita menjadi orang yang beruntung dunia dan hari akhirat dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang, yang salah, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan ayat yang terakhir, ayat 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allah kata mereka itulah, isyarat mereka itulah. Siapa yang diuji, yang bersabar, itulah orang yang dilimpahi dengan pelbagai-bagai kebaikan daripada Allah serta rahmat dia. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang petunjuk daripada Allah, minta bila ada masalah diuji, sujud kepada Allah, sabar, minta petunjuk daripada Allah. Jangan dengar kata manusia, jangan dengar apa orang nak kata kat kita. Buat asalkan yang terbaik, teruskan, keep going. Okey, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala. Saya doakan agar kita semua beroleh manfaat daripada pertemuan ini. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami mohon ke hadratmu ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang tenang, ilmu yang kami peroleh ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berkatilah apa yang kami makan minum, jauhkanlah kami daripada segala musibah penyakit yang berjangkit ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah usia kami ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Surau Taman Soroja, Sepang, dan para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita kongsikan video dan live ini, mudah-mudahan bila mana orang tengok kita pun mendapat pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla 'alal khair kafa'ili. Siapa yang tunjukkan kebaikan, maka dia pun mendapat pahala sebagaimana orang itu buat, dia pun mendapat pahala. Wallahu a'lam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.